Satu perkara yang menarik kalau kita melihat daripada perspektif sejarah Nusantara ni ialah orang Melayu atau kita boleh panggil sebagai orang-orang di Asia Tenggara ni adalah orang yang sangat advance ke hadapan sebelum kedatangan penjajahan. Mereka mempunyai daya pemikiran yang sangat-sangat tinggi, melahirkan banyak pemikir-pemikir, dan di antara pemikir-pemikir ni adalah orang yang dari luar yang memelayukan diri mereka sendiri seperti Nuruddin Al-Gharini, dan juga pemikir-pemikir yang terlahir daripada Nusantara itu sendiri. Sebab kita tahu ada ulama yang memanggil diri mereka Syamsuddin Al-Sumatrani, Abdul Wahab Rokan, kawasan-kawasan mereka, Prof. Abdul Samad Al-Palimbangi, kalau tinggal di Bangi panggil diri saya Muhammad Al-Bangi dan sebagainya. Nama-nama ini bukan hanya nama-nama gelaran, tetapi menunjukkan bahawa dengan daya pemikiran yang mereka ada itu, mereka tidak lupa bahawa mereka ini berasal daripada Nusantara itu sendiri. Jadi ketamadunan yang sangat tinggi oleh kerana mempunyai pemikir-pemikir yang sangat unggul. Dan kenapa pemikiran mereka itu sangat tinggi ialah kerana tiga perkara. Pertama ialah mereka tidak hanya belajar di Asia Tenggara ini. Ulama-ulama yang kita ada dulu di sini, mereka selalunya belajar di Mekah, di Kairo, di tempat-tempat lain, dan membawa apa yang mereka pelajari ke sini. Kedua, mereka ini bersikap sangat terbuka dan kosmopolitan. Bererti mereka belajar daripada sesiapa saja, termasuk orang bukan Islam juga. Dan ini menarik kerana mereka dapat melihat bahawa ada tamadun-tamadun yang lain yang tinggal bersama orang-orang Islam, dan kita harus mencedok daripada idea-idea yang mereka ada untuk melestarikan idea-idea yang baru di Nusantara ini. Dan ketiga ialah orang kata perkahwinan di antara orang Melayu dan bukan Melayu. Jadi kerana bercampur antara pelbagaian bangsa-bangsa atau kita panggil sebagai kaum-kaum yang ada, maka terlahirlah pemikir-pemikir yang sangat hebat. Antaranya di zaman dahulu ialah orang seperti saya kata tadi, Nuruddin Al-Gharini, walaupun dia sebenarnya daripada satu tempat yang dipanggil Ranir, tetapi dia dianggap sebagai orang Melayu juga. Dan termasuk pemikir yang daripada Hadramaut, India, dan juga orang-orang Cina. Kalau kita lihat latar belakang Wali Songo, di antara wali-wali Songo itu adalah orang Hadrami dan juga orang yang berasal daripada China pada waktu itu. Jadi perkahwinan antara satu sama lain, termasuk diri saya jugalah, yang bapa saya orang Arab, ibu saya orang India, tapi kita merasakan diri kita ni sebahagian daripada masyarakat Melayu. Jadi kalau kita lihat ketinggian ketamadunan Melayu dahulu atau ketamadunan Islam di Nusantara ini, ialah kerana orang yang ada di sini juga mempunyai daya teknologi yang tinggi, dan ini kita tak tekankan dan tak banyak sebenarnya penulisan tentang isu ini. Orang Melayu dapat melahirkan teknologi-teknologi seperti teknologi senjata, teknologi membuat kapal-kapal maritim dan sebagainya, dan oleh kerana itu teknologi untuk buat perhiasan-perhiasan, oleh kerana sains dan teknologi yang sangat tinggi, oleh kerana itu dia dapat melahirkan satu tamadun yang sama ketinggiannya dengan tamadun-tamadun yang lain. Hatta banyak perkara-perkara yang telah dibina dan juga dicipta di Asia Tenggara ini, para arkeologis dapat melihat bahawa ini dibawa ke China, ke India, hatta hingga sampai ke Afrika pun, kerana orang Melayu mempunyai daya untuk pergi ke mana-mana. Jadi satu konsep yang paling hebat pada saya, sebab saya suka sangat dengan orang Melayu ni, ialah dia ni orang yang suka merantau. Hatta di Minangkabau, kalau awak ni anak lelaki dan terus tinggal di rumah mamaknya, dia panggil, maknanya bertinggal di rumah pakcik atau di rumah sendiri, berarti awak lelaki yang lemah. Untuk menjadi betul-betul, untuk menunjukkan kelakian dia harus keluar, merantau lah ni. sejauh mungkin dan balik. Sebab ulama-ulama di Nusantara ni, dia tidak boleh panggil diri dia ulama kecuali dia telah tinggal atau menetap di Mekah at least sekurang-kurangnya 10 tahun.